Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jadi murid-murid dah bersedia dengan cikgu untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 pada kali ini. Jadi pada kali ini kita akan teruskan dengan tajuk Hotel Hijau. Buku teks halaman 150. Cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah murid-murid, pada kali ini berkaitan dengan aspek tata bahasa, iaitu standard pembelajarannya 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Tetapi kita akan fokuskan pula kepada ayat pasif pula, iaitu memahami dan membina 3 ayat pasif mengikut konteks. Jadi cikgu harap murid-murid semua dapat memenuhi kriteria kejayaan pada air PDP ini, iaitu membina 3 ayat pasif dengan betul. Jadi mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu apakah ayat pasif? Mari kita imbas semula tentang ayat pasif. Ini dia ya murid-murid, ayat pasif. Ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Kalau ayat aktif mengutamakan subjek asal. Ayat pasif mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Bagaimana tu? Ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja pasif, iaitu perkataan yang mempunyai imbuhan di dan kata kerja asal. Contohnya ditanam, dimasak, ditebang. Mari kita cuba lihat contoh ayat pasif yang cikgu dah sediakan ini. Contohnya, pokok itu ditebang oleh ayah. Pokok itu ditebang oleh ayah. Cuba lihat itu, ditebang ialah kata kerja pasif. Ayat aktif ada kata kerja pasif. Seterusnya lagi satu contoh, pokok itu ayah tebang menggunakan kata kerja asal. Menggunakan kata kerja asal. Jika ayat ini ialah ayat aktif, ayat ini akan menjadi ayah menebang pokok itu. Ayah menebang pokok itu. Pokok itu ialah objek. Sekarang ni objek ni dijadikan subjek baharu, ada di depan. Pokok itu ayah tebang. Mari kita cuba lihat contoh ataupun perbezaan ayat aktif yang dah ditukarkan jadi ayat pasif. Baiklah murid-murid, mari kita lihat. Cikgu ke tepi sikit sebab tak nampak tu. Baiklah, yang pertama, Imran mengelap pinggan itu. Ayat pasifnya, pinggan itu Imran lap. Gunakan kata kerja asal. Pinggan, objek, dijadikan sebagai subjek baharu. Pinggan itu Imran lap. Yang kedua, ayah menebang pokok pisang. Contoh yang cikgu beri tadi. Pokok pisang itu ditebang oleh ayah. Dan yang ketiga, Afifi menyayangi Alam. Cikgu ambil contoh ni daripada buku teks. Alam disayangi Afifi. Menyayangi, kata kerja aktif. Disayangi, kata kerja pasif. Baiklah. Yang seterusnya, mari kita teruskan dengan aktiviti kedua, iaitu mengenal pasti dan membina ayat pasif. Baiklah, mari kita baca petikan ini dan kita akan kenal pasti ayat pasif yang terdapat di dalamnya. Encik Nazri telah mencadangkan Hotel Hijau sebagai penginapan keluarga mereka semasa bercuti. Kata Afifi, ayah, hotel itu diiktiraf oleh kerajaan sebagai Hotel Hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan Hotel Hijau? Hotel Hijau ialah inisiatif oleh pihak hotel yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang mesra alam, bersifat mesra alam. Kata Afifi, oh begitu, apakah inisiatif mesra alam itu? Banyak bangunan hotel menggunakan cahaya matahari untuk pencahayaan di dalam bilik. Mentol lampu cekat tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Oleh itu, penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Mengapa banyak basikal di hotel itu ayah? Kata Afifi. Pihak Hotel Hijau itu juga menyediakan perkhidmatan sewaan basikal. Tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Dengan cara ini, pencemaran udara dapat kita kurangkan. Bagaimanakah pula dengan tempat letak kenderaan berwarna hijau itu ayah? Oh, itu tempat mengecas kenderaan hibrid. Perkhidmatan itu juga ialah sokongan ke arah usaha mesra alam.
Dengan itu, kedatangan pelancong hijau dapat kita tingkatkan. Baiklah murid-murid, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh ayat pasif yang terdapat di dalam petikan ini. Sebelum itu, petikan ini tentang hotel hijau, hotel mesra alam. Cuba lihat tu. Ada menggunakan cahaya matahari untuk pencahayaan dalam bilik. Okey, kemudian ada perkhidmatan sewaan basikal, tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi. Menariknya. Kemudian tempat letak kenderaan berwarna hijau. Kemudian ada tempat mengecas kenderaan hibrid juga disediakan. Itu dia antara perkhidmatan ataupun kemudahan yang disediakan oleh hotel hijau. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat pasif. Di situ cuba lihat. Ada 2 ayat pasif di situ. Mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Ada penggunaan kata kerja pasif digunakan. Jadi ayat ini ialah ayat pasif. Seterusnya, oleh itu penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Dijimatkan ialah kata kerja pasif. Jadi ayat ini ialah ayat pasif. Baiklah, kita lihat contoh yang lain. Tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Digalakkan juga ialah ayat pasif. Pencemaran udara dapat kita kurangkan. Ini juga ialah ayat pasif. Penggunaan perkataan kata kerja pasif di situ, kurangkan. Baiklah murid-murid. Kesemua ayat pasif yang cikgu tunjukkan ini menggunakan objek asal sebagai subjek baharu. Cuba lihat ya, mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Jika ayat ini ialah ayat aktif, pihak hotel menggunakan mentol lampu cekap tenaga. Mentol lampu cekap tenaga di dalam ayat aktif menjadi objek. Tetapi di dalam ayat pasif, mentol lampu cekap tenaga dijadikan sebagai subjek baharu. Baiklah, yang seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita cuba tukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif. Mari kita baca dahulu. Pihak hotel hijau menyarankan pelanggannya menjimatkan penggunaan air. Pelanggan menukar tuala dan cadar apabila perlu sahaja. Selain itu, hotel juga menggunakan tadahan air hujan untuk simbahan tandas. Kita mestilah menyokong usaha pelestarian alam ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ya. Dekat sini cikgu tandakan menjimatkan. Lagi apa? Menukar, menggunakan, menyokong. Ini semua ialah ayat bukan kata kerja aktif. Jadi ayat ini ialah ayat aktif. Sekarang kita nak tukarkan menjadi ayat pasif. Baiklah, mari kita cuba tukarkan. Ini dia contoh cadangan ayat pasif. Ayat pasif, ayat aktif yang ditukarkan kepada ayat pasif di atas tu. Baiklah, yang pertama, pelanggan disarankan agar penggunaan air dapat dijimatkan oleh pihak hotel hijau. Cuba murid-murid lihat di atas tu. Baiklah, tandakan ya. Cuba murid-murid lihat. Disarankan. Kata kerja aktifnya ialah menyarankan. Kemudian dijimatkan. Ditukarkan daripada kata kerja aktif ditukarkan kepada kata kerja pasif. Menyarankan, disarankan, menjimatkan ditukar jadi dijimatkan. Kemudian objeknya menyarankan ke pelanggan dijadikan sebagai subjek baharu. Pelanggan disarankan agar penggunaan air dapat dijimatkan oleh pihak hotel hijau. Baiklah, seterusnya, tuala dan cadar pelanggan ditukar apabila perlu sahaja. Ni tadi menukar ni. Kata kerja aktif. Ditukar jadi ditukar. Jadi kata kerja pasif. Dan objeknya tuala dan cadar. Tuala dan cadar dijadikan sebagai subjek baharu, diletakkan di hadapan. Tuala dan cadar pelanggan ditukar apabila perlu sahaja.
Seterusnya, selain itu, tadahan air hujan untuk simbahan tandas juga digunakan. Menggunakan di sini. Nampak tu, menggunakan. Jadi, ayat kata kerja pasif digunakan. Begitu juga yang terakhir ini, usaha kelestarian alam ini mestilah disokong oleh semua orang. Menyokong dah dijadikan disokong. Kita mestilah menyokong usaha pelestarian alam ini. Usaha kelestarian alam ini, kalau ikutkan ayat aktif ni, ialah objeknya dijadikan sebagai subjek baharu. Usaha kelestarian alam ini mestilah disokong oleh semua orang. Ini dia contoh ayat pasif yang dah ditukarkan daripada ayat aktif ditukarkan kepada ayat pasif. Baiklah murid-murid. Kita sudah sampai di penghujung slot ini. Jadi cikgu berharap murid-murid semua dapat memahami tentang ayat pasif dan boleh membuat latihan di dalam kuis latihan pengukuhan yang cikgu dah sediakan di bahagian deskripsi di bawah. Jadi bolehlah kamu hantar hantar latihan tersebut kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Jadi murid-murid, semoga kita berjumpa lagi di dalam slot akan datang. Jangan lupa jaga SOP. Kalau dah ke sekolah pun masih kena jaga SOP ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Lia Osman.